Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, kaji semula tawaran pilihan raya di negeri Perikatan Nasional. 1 juta bilion ringgit harga 10 ahli Parlimen UMNO. Pilihan raya kecil Kemaman bukan referendum pro Perikatan Nasional. Akar Umbi Bukit Gantang mula belasah ahli parlimen sendiri. Kerajaan Perpaduan diminta mengkaji semula tawaran yang dibuat pada pilihan raya selepas ini susulan kekalahan pada pilihan raya kecil Kemaman. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, punca utama kekalahan pada PRK Kemaman disebabkan tawaran dibuat kerajaan negeri di tak bebas mungkin lebih menarik berbanding tawaran oleh kerajaan pusat. Katanya, apakah tawaran diberi kerajaan Terengganu itu, kita perlu buat analisis secara terperinci dahulu. Calon Barisan Nasional juga buat tawaran 5 perkara, tapi kita kena banding dengan tawaran dibuat PAS apabila memerintah pada 2018 dan disambung pada 2023. Oleh itu, penganalisis politik perlu lihat dahulu tawaran dan pelaksanaan tawaran kerajaan Terengganu dalam tempoh berkenaan. Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, BN perlu mengakui dengan rendah diri atau tawaduk berhubung tawaran kerajaan Terengganu yang selama ini diterima dengan cukup baik oleh rakyat mereka. Katanya kerajaan Perpaduan dan UMNO tidak perlu rasa kecewa apabila tewas PRK Kemaman. Namun tawaran kepada rakyat 4 negeri PN membabitkan Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis itu mesti lebih berkesan, tidak semestinya lebih banyak tetapi dirasai rakyat. Pada PRK Kemaman, calon BN Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor tewas pada calon PAS yang juga Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dengan majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri dan juga naib Presiden PAS memperoleh 64,998 undi berbanding 27,778 diperolehi lawannya itu. Kemenangan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman di kubu mereka sendiri bukan sesuatu yang luar biasa, kata Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Justru beliau turut menolak kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Tekuddin Hassan. Kononnya kemenangan Ahmad Samsuri membuktikan referendum rakyat berpihak kepada kepimpinan dan gabungan Perikatan Nasional. Katanya menang di kubu sendiri bukanlah sesuatu yang luar biasa. 2 pelanggan kemarin tidak dikira referendum pula, lain kalau menang di Parlimen Subang. Muhammad Kamil juga Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan berharap Ahmad Samsuri akan menjadi pembangkit untuk ahli Parlimen Pembangkang, akan menjadi lebih efektif, berikutan penyokongnya meletakkan harapan tinggi terhadap beliau. PAS mengekalkan status quo di Kemaman selepas calonnya Ahmad Samsuri menang PRK Parlimen itu dengan majoriti 37,220 setelah memperoleh 64,998 undi menewaskan calon Barisan Nasional Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang mendapat 27,778 undi. Spekulasi 10 ahli Parlimen Blok Kerajaan akan beralih sokongan terhadap Perikatan Nasional tidak akan berlaku sama sekali. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, perkara itu mustahil berlaku kerana ahli Parlimen UMNO telah diikat dengan perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-15. Katanya, saya yakin tiada yang akan berpaling tada kerana ikatan 10 juta ringgit. Jika ada 10 ahli Parlimen UMNO yang hendak sertai PN, kena sediakan 1 bilion ringgit. Kalau benar 10 ahli Parlimen itu sertai blok pembangkang, maka kerajaan masih berbaki 137 kerusi. Begitu juga jika semua ahli Parlimen UMNO seramai 30 orang itu sokong PN, kerajaan tetap tidak jatuh kerana masih berbaki 117 orang. Bagaimanapun saya tegaskan di sini, saya tidak akan keluar dari blok kerajaan. Pada Sabtu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata, spekulasi itu bukan sekadar cakap kosong. Susulan beliau dimaklumkan terdapat perbincangan secara dalaman dalam kalangan pucuk pimpinan tertinggi berkenaan perkara itu. Menurutnya, lebih 10 ahli parlimen daripada parti-parti kerajaan perpaduan, termasuk Parti Keadilan Rakyat, dipercayai merupakan kelompok pertama bakal menyatakan sokongan terhadap blok pembangkang, seterusnya diikuti oleh kelompok ahli-ahli parlimen kerajaan lain. Kemenangan PAS dalam pilihan raya kecil Kemaman pada Sabtu lalu bukan satu referendum menunjukkan rakyat berpihak kepada Perikatan Nasional seperti didakwa gabungan itu, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri itu berkata, jumlah undi yang diperolehi PAS pada PRK itu juga tidak mewakili sokongan majoriti rakyat Malaysia. Katanya, ia tidak boleh dianggap sebagai referendum kerana ini kelompok kecil pengundi di Kemaman sahaja. Mana mungkin 141,000 pengundi Kemaman dianggap satu referendum. Jadi kita harap mereka tidak bermimpi di siang hari. Setiausaha Agung PAS Tekuddin Hassan berkata, kemenangan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dalam PRK Kemaman pada Sabtu lalu
membuktikan referendum rakyat terus berpihak kepada Perikatan Nasional. Tengku Din berkata dengan menyerahkan majoriti lebih besar sebanyak 37,220 undi bukan sahaja menunjukkan penerimaan terhadap kedudukannya sebagai Menteri Besar, malah mengesahkan momentum sokongan menaik kepada PN dalam beberapa siri PRK pasca pilihan raya umum ke-15. Katanya selain faktor kecelaruan pentadbiran, PAS percaya keputusan PRK Kemaman kali ini juga merupakan penolakan pengundi terhadap politik dana peruntukan dan helah tidak bermaruah digunakan Putrajaya untuk paksa serta buli ahli parlimen pembangkang serta kerajaan negeri yang tidak sehaluan supaya tunduk atau menyokongnya. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pada Sabtu lalu juga berkata, kemenangan Ahmad Samsudin dengan majoriti besar membuktikan PN kini menjadi wadah utama politik orang Melayu. Kata Hamzah, isyarat jelas rakyat menolak kegagalan pentadbiran kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya keputusan PRK Kemaman ini merupakan satu tamparan hebat kepada Anwar dan ia adalah hadiah ulang tahun pertama kegagalan pentadbiran PMX. PRK Kemaman menyaksikan PAS berjaya mengekalkan mandat apabila Ahmad Samsuri memperoleh majoriti 37,220 undi. Ahmad Samsuri mendapat 64,998 undi, manakala lawannya daripada BN, Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor memperoleh 25,023 undi. Mengulas selanjut, Ahmad Zaid berkata peningkatan undi PN itu disebabkan pengundi putih UMNO dan BN tidak keluar mengundi. Katanya tiada peningkatan sokongan kepada calon PAS, tetapi terdapat pengurangan pengundi putih khususnya UMNO, hanya 68.3% saja pengundi-pengundi putih UMNO yang keluar mengundi. Maka ia menyumbang kepada majoriti yang bertambah kepada PAS kerana pengundi putih tidak keluar mengundi. Keputusan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman menunjukkan sokongan kepada UMNO merosot sekali lagi. Bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad mendakwa selagi UMNO terus bekerjasama dengan DAP, sokongan terhadap parti itu akan terus merosot. Dr. Mahathir berkata UMNO akan terhapus sama sekali dalam pilihan raya umum akan datang dan yang boleh menyelamatkan parti itu hanyalah pemisahan daripada DAP dan kembalikan perjuangan untuk bangsa, negara dan agama. Katanya selain itu pemimpin yang usang perlu digugurkan dan masalah Melayu perlu diperjuangkan semula, khusus berkenaan kemiskinan orang Melayu. Mengulas selanjut, bekas Perdana Menteri itu mendakwa UMNO bukan lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Katanya perjuangan UMNO ialah untuk duit, untuk selamatkan kepimpinan yang bersekongkol dengan jenayah. Lagipun pengundi UMNO bukan lagi yang ketahui jasa UMNO kepada negara. Mereka sudah tua dan tidak lagi aktif dalam arena politik. Pengundi muda dibesar setelah negara maju. Mereka berpendapat memanglah negara maju sehingga penuh dengan percikan langit. Perangai UMNO memajukan negara dari kemiskinan dahulu sehingga separuh maju sekarang tidak disedari oleh mereka. Saya sedih kerana bapa yang menyelamatkan UMNO pada satu masa dahulu, anak yang musnahkan UMNO setelah mengambil alih kepimpinan. Dr. Mahathir berkata suka atau tidak, itulah kenyataan dan mesej daripada keputusan PRK Kemaman. Pada Sabtu lalu, PAS mengekalkan keputusan di Parlimen Kemaman apabila calonnya Datuk Seri Ahmad Samsudin Mokhtar menang keseluruhan majoriti 37,220 undi hasil kiraan daripada keseluruhan 249 peti undi bagi PRK itu. Ahmad Samsudin juga Menteri Besar Terengganu mendapat 64,998 undi, manakala lawannya dari calon BN, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor dengan 27,778 undi. Majoriti yang diperoleh calon PAS kali ini melebihi 10,041 undi berbanding penyandang sebelum ini Cik Alias Hamid yang memperoleh majoriti sebanyak 27,179 undi. Perikatan Nasional Bahagian Bukit Gantang memberi tempoh selama 7 hari kepada Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal untuk bersemuka dengan rakyat berhubung sokongannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan pengurusinya Ahmad Man berkata tempoh tersebut diberikan kepada Ahli Parlimen Bukit Gantang itu berikutan kesediaan beliau untuk melepaskan jawatan mengikut kehendak pengundi di kawasannya. Katanya beliau ada menyatakan kepada media akan mempertimbangkan untuk letak jawatan jika ada kain rentang dan lain-lain media yang menunjukkan pengundi mahu beliau berbuat demikian. Bukan setakat pasang kain rentang, Bersatu, PAS dan Parti Gerakan Malaysia, kawasan akan gemilang tenaga dibawa ribuan penyokong yang bersetuju mahu beliau melepaskan jawatan. Kita sahut cabaran itu dan mencadangkan lokasi pertemuan diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Bukit Gantang sekitar jam 3 petang Ahad depan. Menurut Ahmad, cabaran yang dikemukakan Syed Abu Hussein itu menunjukkan seolah-olah rakyat mengundi atas tiket dirinya pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya kenyataan beliau yang menolak sarangan Bersatu untuk meletakkan jawatan kerana bukan kehendak pengundi adalah sangat melucukan. Kalau melihat senario pilihan raya lalu, PN menang di kawasan Parit Buntar, Bagan Serai, Larut dan Kuala Lumpur kerana gelombang anak muda untuk pilih parti PN dan bukannya individu. Kalau beliau bertanding bebas, saya jamin beliau akan hilang deposit. Adun Kuala Kesempatan itu mendakwa alasan pembangunan dan kemajuan pengundi sebagai galang ganti terhadap sokongan tersebut hanyalah untuk mengaburi mata rakyat. Katanya jika semua wakil rakyat menggunakan ideologi Abu Hussein ini, sistem pentadbiran kerajaan akan hilang proses hemat dan imbang. Cukuplah berselindung atas nama rakyat kerana keputusan memberi sokongan kepada Anwar adalah keputusan sebagai ahli parlimen
jangan jual nama rakyat untuk kepentingan peribadi. Sementara itu, Yang di-Pertua PAS kawasan Bukit Gantang, Rahim Ismail berkata, PAS mendesak ahli bersatu itu meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen kerana melanggar kepercayaan dan mandat yang diberikan pengundi. Katanya sepanjang PN 2015, jentera PN memberi sokongan dan bermati-matian bekerja memenangkan PN. Tindakan Syed Abu Hussein ini bertentangan dengan sikap orang yang mengenal jasa dan berprinsip. Alasan yang diberikan itu amat daif dan dangkal, sedangkan menjadi kewajipan kerajaan memberikan penyediaan perkhidmatan serta kemudahan kepada rakyat. Pada Selasa, Syed Abu Hussein menjadi wakil rakyat pembangkang kelima daripada Bersatu yang menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahri Kecil Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gul Musal, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar dan Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuat. Beliau sebelum ini pernah menyatakan pendirian akan menyokong kepimpinan Ahli Parlimen Tambun itu sekiranya peruntukan disalurkan di kawasannya. Untuk rekod, Syed Abu Hussein memohon peruntukan sebanyak 30 juta ringgit melibatkan kerja pelanggaraan tadbikar kemas berjumlah 1.5 juta ringgit, pembangunan ekonomi komuniti RM90,000 dan kemudahan sosial RM3 juta. Selain itu, peruntukan pemasangan lampu jalan kampung dan lingkaran jalan luar bandar serta pembangunan desa di kawasan parlimen yang mempunyai 3 Dewan Undangan Negeri dan 5 mukim yang meliputi sebanyak RM16 juta. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.